A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan juga sedikit usaha daripada diri kita, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di surah Abbas, solat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, saya sangat teruja tengok surah Abbas ni pagi ni ramai kan. Dekat surah Al-Fatih tu, kat fasa 6 tu dia, sebab penduduk dia tak berapa ramai sangat lagi, jadi dia tak semeriah seperti di surah Abbas. Walau bagaimanapun, kami penduduk sekitar fasa 6 tu cuba memeriahkan surah Al-Fatih seperti mana meriahnya surah Abbas pada pagi ini, insya-Allah. Jadi yang saya hormati pengerusi surau, barisan AJK tertinggi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, muslimin, muslimat, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk 14 Ramadan ke 13 Ramadan. Tak berapa ingat kan, puasa je. Yang penting Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nyawa, nyawa yang mana kita masih lagi berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kita ke penghujung Ramadan dan sampaikan kita kepada Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati, pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan sesuatu perkara yang kita lakukan, hendaklah kita jangan berputus asa. Sesuatu perkara yang kita lakukan, janganlah kita berputus asa, hendaklah kita sentiasa bersungguh-sungguh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belum puasa tak habis lagi kan, lagu raya lah. Tu biasa. Jadi saya masa kecil-kecil dulu, nak cerita ni kebetulan dengan lagu raya tu. Saya kecil-kecil dulu, hari pertama puasa, ayah saya bawa pergi beli barang lah, bawa pergi beli apa, persiapan raya kan. Ayah saya bawa hari pertama puasa, belum buka lagi, masuk kedai dekat Jalan Tar tu, saya tak ingat kedai mana, dia pasang lagu yang Anwar Zain tu kan, berlalulah sudah Ramadan. La ilaha illallah. Buka pertama belum lagi. Tapi tak apalah, kita budaya kita macam tu kan. Sehinggalah JAKIM dia keluarkan arahan tak boleh pasang lagu raya sehingga 15 Ramadan ke 10 akhir baru boleh pasang lagu raya. Jadi tak apalah, itu budaya kita dulu-dulu kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan Ramadan. Kita masih lagi berada di bulan Ramadan pada tahun ini.
Jadi bersungguh-sungguhlah kita, kita, saya guna istilah kita lah, maksudnya saya dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama. Bukan apa, yang tukang cakap ni pun kena ingat kan, kabura maqtan 'inda Allah ya antaqulu ma la taf'alun. Allah Taala tu lebih murka lagi orang yang cakap tapi dia tak buat. Saya cakap, kalau saya tak buat, lagi lah Allah Taala murka saya daripada tuan-tuan. Tuan-tuan dengar je, angguk je. Saya yang cakap ni. Jadi sama-sama kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, baki yang ada ni, dengan amalan kita yang kita buat daripada awal Ramadan itu, istiqamah kita. Bahkan apabila masuk 10 malam terakhir nanti, kita lebih lipat gandakan lagi amalan kita. Kalau sebelum ni kita semayang tahajud 2 rakaat je, sebelum sahur kita tahajud 2 rakaat, contoh. Jadi 10 malam terakhir nanti buat lebih tapi janganlah tinggal 10 tu buat, malam ni terus buat 4 rakaat, 8 rakaat dan sebagainya, bersungguh-sungguh. Dan di bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah apa sahaja yang baik-baik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Lebih-lebih lagi untuk akhirat kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia akan terima segala doa dia, segala doa hamba dia, terutama di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan itu banyak kemuliaan dia dan kelebihan dia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran surah As-Sad. Surah As-Sad Iblis kata kepada Allah Taala, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis bagi tahu, wahai Tuhan, jadikan aku, tangguhkan kematian aku sehingga hari kebangkitan. Atau Iblis mohon pada Allah Ta'ala setelah Iblis diusir oleh Allah Ta'ala daripada syurga, setelah Iblis dilaknat Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala, apabila Iblis tidak sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala jawab, qala fa innaka minal munzirin. Allah Ta'ala bagi tahu, ila yaumil waqtil ma'lum. Allah Ta'ala terima permintaan Iblis. Iblis telah dilaknat oleh Allah Ta'ala dan diusir daripada syurga. Dan Iblis minta pada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan usia dia, sebab dia nak goda keturunan Adam alaihissalam sehingga hari kiamat, dan Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, Iblis yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala itu pun Allah Ta'ala terima doa dia, permintaan dia. Takkanlah kita sebagai hamba Allah yang Allah Ta'ala ciptakan kita dengan penuh rasa kasih sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala tak terima doa kita? Pasti Allah Ta'ala akan terima. Cuma masa dia je kita tak tahu. Mungkin cepat, mungkin lambat, mungkin ditangguhkan sehingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersempena bulan Ramadan ni kita mintalah yang baik-baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Besok kita dah mati tuan-tuan, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, anak-anak kita tengah bungkus jenazah kita masuk dalam kubur, kita dah tak boleh nak buat amal apa dah. Tak boleh nak buat amal apa dah. Masa tu kita akan rasa menyesal. Dan masa itu semua orang akan cakap pada Allah Ta'ala, ya Allah, apa ayat dia? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, betul aku dah dengar, aku dah lihat, betul mati ni betul rupanya. Farji'na, tolong kembalikan aku sekejap kat dunia. Masuk dalam kubur tu, kita akan cakap dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan akan cakap dengan Allah Ta'ala, saya akan cakap dengan Allah Ta'ala.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Untuk kita buat amal soleh. Tolong ya Allah, bangkitkan aku sekejap je kat dunia. Untuk aku buat amal soleh sekejap je. Masa tu hari penyesalan kita, tuan-tuan. Dan kita bertambah menyesal apabila kita di padang mahsyar. Lebih menyesal. Jadi sebelum kita masih di atas muka bumi, sebelum jasad kita dimasukkan ke dalam perut bumi, sama-samalah kita, saya dan tuan-tuan, banyakkan amalan, bersungguh-sungguh, ikhlas, melakukan sesuatu amalan itu semata-mata hanya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita pergi kerja, biarlah kita pergi kerja itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan kita pergi kerja sebab kerana bos, bukan sebab nak pangkat dan sebagainya. Tapi kita pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Kita buat sesuatu amalan kerana Allah Ta'ala semata-mata, tidak selain dia. Tapi hanya kerana dia, kerana Allah Ta'ala. Supaya apabila kita mati nanti, tuan-tuan, kita masuk dalam kubur, kita tidak menyesal. Dalam kubur ni kita tak tahu berapa lama kita berada di alam barzah. Kalau Imam Syafi'i hidup di dunia hanya 54 tahun. 54 tahun je Imam Syafi'i hidup di dunia. Dia berada di alam barzah sehingga sekarang. Makna kata, secara logiknya, alam barzah itu lebih lama kita hidup berbanding alam dunia. Alam dunia ni singkat saja, tuan-tuan. Alam rahim lagi singkat, 9 bulan 10 hari. Kadang-kadang ada orang tak sampai 7 minggu dah keluar, dia masuk ke alam dunia. Baby-baby yang meninggal kecil tak sempat pun duduk lama alam dunia, sekejap je dia duduk di alam barzah sehingga hari ini. Makna kata alam barzah itu, tuan-tuan, lebih lama daripada alam dunia. Jadi oleh itu, sementara kita berada di alam dunia ini, bersungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti masuk dalam kubur kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tolong kembalikan aku sekejap je kat dunia, aku nak buat amal soleh. Masa tu tak ada dah. Masa tu tak ada dah. Seperti Firaun yang mengaku diri dia Tuhan, apabila dia kejar Nabi Musa alaihissalam kat Laut Merah tu, Allah Ta'ala tutup balik laluan untuk Nabi Musa dan umat dia lari, tutup balik. Firaun sebenarnya dia mengaku ketika itu dia adalah hamba. Dia kata, ya betul, Tuhan Musa itu adalah Tuhan, aku adalah hamba. Tapi dah terlewat. Allah Ta'ala tak terima dah dia punya ikrar dia. Sebab sebelum tu dia mengaku dia Tuhan. Dia yang mengalirkan sungai Nil itu, dia kata, aku yang mengalirkan sungai Nil ini daripada hujung sampai ke bawah, dia kata. Jadi tuan-tuan, kita tak nak jadi macam tu. Bersungguh-sungguh kita dalam bulan Ramadan, kita jangan lepaskan peluang. Bersungguh-sungguh kita sementara kita masih berada di bulan Ramadan ini, jangan lepaskan peluang. Kalau dah khatam lagi bulan Ramadan ni, kan? Masa bulan Ramadan ni je kebanyakan jabatan-jabatan buat tadarus. Tak ada bulan lain jabatan-jabatan kerajaan buat tadarus, tak ada. Bulan Ramadan je buat. Sebab kita menghidupkan Ramadan itu dengan memperbanyakkan baca Al-Quran, supaya kita tidak menyesal. Apabila kita masuk dalam kubur nanti, kita tidak menyesal dengan amalan kita yang sedikit. Apatah lagi apabila kita dibangkitkan di mahsyar. Beruntungnya kita, tuan-tuan, sebab kita berada, Allah Ta'ala lahirkan kita
menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang pertama akan dihisap di mahsyar. Berbanding umat-umat Nabi yang lain, tak tahu bila. Kita pertama. Mudah-mudahan cepat sikit lah kan masuk syurga. Mudah-mudahan. Jangan, kalau beruntung cepat kita masuk syurga. Kalau kita menjadi orang yang rugi, cepat kita masuk neraka, na'udzubillah. Berbanding umat yang lain. Umat yang lain tu tunggu turn lama. Tak sabar. Dikisahkan orang yang mati dalam kekufuran ni, apabila dia mati masuk dalam kubur, dia tak tahan dengan azab kubur. Dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, cepatlah mahsyar, aku tak tahan dah seksa kubur ni, dia kata. Tak tahan siksa kubur, tak tahan dah tuan-tuan. Minta pada Allah Ta'ala supaya dicepatkan perhitungan dia di mahsyar. Sampai di mahsyar pula dia minta lagi dengan Allah Ta'ala, ya Allah, cepatlah masuk ke syurga atau neraka, tak tahan dah ni kat mahsyar ni siksa dia. Hisap, masuk neraka, ditakdirkan dia masuk neraka. Dia kata, cepatlah ya Allah masuk neraka, ya Allah, tak tahan ni ya Allah siksa mahsyar. Dia tak tahu masuk neraka tu lebih teruk lagi daripada mahsyar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tak tahan tuan-tuan, tak tahan. Tak tahan kita dengan azab kubur pun kita dah tak tahan dah tuan-tuan. Manusia dan jin je tak dapat dengar bagaimana orang-orang di dalam kubur itu disiksa, sakitnya. Binatang, tumbuh-tumbuhan dengar, tahu. Kita tak dengar orang dalam kubur tu mengaum, tak dengar. Memang Allah Ta'ala hijabkan kita, manusia dan jin, sebab untuk menguji keimanan kita. Dan di mahsyar nanti tuan-tuan tidak ada orang yang boleh tolong. Saya tak boleh tolong tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh tolong saya. Saya dosa banyak lagi kat belakang ni, tuan-tuan pun dosa banyak kat belakang. Jadi bersungguh-sungguh memohon keampunan kepada Allah SWT, seperti Tuan Imam kita baca tadi kan. Taubat yang betul-betul, taubat nasuha. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan Nabi dan Rasul, kita tidak maksum. Kita pasti ada dosa, tak kira lah ustaz ke, engineer ke, cikgu ke, suri rumah ke, kita pasti ada dosa yang kita buat pada Allah Ta'ala. Pasti ada. Sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Dosa batin tu lagi teruk. Dosa batin, tahu dosa batin. Dosa zahir ini, contoh tak puasa di bulan Ramadan, contoh. Tak puasa di bulan Ramadan, dia tak semayang, dia tak bayar zakat, dia banyak duit tapi dia tak nak pergi haji, dia tak keluarkan zakat. Itu dosa yang zahir, yang nampak. Dosa batin, apa dosa batin? Contoh dosa batin adalah lintasan-lintasan dalam hati kita. Apa Tuan Imam ni baca bersalah, contoh. Tak cakap dengan orang, dalam hati je dia lintas je. Itu dosa batin yang kita tak perasan. Kadang-kadang kita termenghina jiran kita, kita termenghina sahabat kita, kawan-kawan kita, kita termenghina anak isteri kita sebab dengan lintasan-lintasan hati kita tadi. Itu nak jaga tuan-tuan. Minta ampun betul-betul dengan Allah Ta'ala. Sama-sama kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Syariat Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi Muhammad SAW, apabila buat dosa, bagaimana? Istighfar ya. Astaghfirullah. Kita buat dosa, buat salah, istighfar, astaghfirullah. Kemudian kita berazam untuk tidak melakukan lagi dosa itu. Itu syariat umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tahu tak syariat umat Nabi Musa alaihi salam untuk bertaubat? Saya rasa tuan-tuan tahu, apa kita kongsi.
Umat Nabi Musa alaihissalam kalau buat dosa, dia nak taubat, dia kena bawa benda tajam. Pisau ke, parang ke, lembing ke, tombak ke, dia kena pegang. Duduk di padang, kumpul ramai-ramai yang buat dosa tadi ni. Duduk kat padang kawasan lapang. Kemudian datang awan hitam menutupi padang tersebut hingga gelap. Maka ketika gelap itu, mereka akan berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sehinggalah awan hitam itu berlalu, baru dia stop bunuh. Maka siapa yang mati, Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan siapa yang hidup, juga Allah Ta'ala terima taubat dia. Sanggup? Saya tak sanggup itu. Nak jadi umat Nabi Musa, macam tu cara taubat dia. Kita umat Nabi Muhammad SAW, cara kita nak taubat, istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita berazam tidak melakukan lagi dosa-dosa itu, dan kita sembahyang taubat. Itu je cara nak taubat umat Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita malas nak istighfar. Sehari 5 kali pun susah. Jangan kira dalam sembahyang, yang luar sembahyang. Dia kan, susah. Kita nak selawat pada Rasul pun susah. Jangan kira dalam sembahyang tu, yang luar sembahyang. Kita kalau yang banyak selawat tu, alhamdulillah. Mana di antara kita yang kurang selawat tu, banyakkanlah selawat. Sementara kita masih berada di atas muka bumi, sebelum kita dimasukkan ke dalam perut bumi. Masuk je dalam perut bumi, kita dah tak boleh nak buat apa dah. Itu adalah hari kita menunggu sehingga kita dihisap di mahsyar kelak. Jadi sebelum kita dimasukkan dalam perut bumi, beramallah kita dengan sebaik mungkin, sebanyaknya, seikhlasnya, hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, masa Iblis minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tangguhkan kematian aku sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala proceed lah. Allah Ta'ala bagi, boleh. Allah Ta'ala kabulkan permintaan Iblis, laknatullah. Patut Iblis kata apa? Aku akan godam anak cucu Adam alaihissalam. Allah Ta'ala kata boleh, godamlah, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ni Allah Ta'ala akan lindung. Ikhlas ni dia tidak ada kayu ukur. Dia tidak ada kayu ukur. Kalau puasa dia ada kayu ukur. Selagi tuan-tuan tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, okay, tuan-tuan puasa lah. Tapi kita puasa tu ikhlas ke tak ikhlas? Dia tidak ada kayu ukur. Sebab ikhlas ni autoriti milik mutlak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je yang tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Allah Ta'ala je yang tahu. Seperti mana Iblis, laknatullah, sebenarnya ada kesombongan pada diri Iblis ini. Sebelum Adam dicipta lagi, dia dah ada kesombongan. Sebelum Nabi Adam dicipta, Iblis ni dah ada kesombongan di dalam hati. Allah Ta'ala dah tahu dah. Tetapi Iblis menzahirkan kesombongan dia setelah Nabi Adam alaihissalam dicipta. Dia tidak sujud sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Iblis ni tuan-tuan, sewaktu Nabi Adam alaihissalam dicipta, jadi patung. Dia patung lah kan, sebab dia tak dimasukkan roh lagi ketika itu. Dalam tafsir Ibn Katsir dia bagi tahu, sewaktu patung Adam dicipta, patung lah, dia panggil patung tu sebab fizikal dia dah ada, cuma dia tidak ada roh je dalam tu. Dia panggil patung lah, kita panggil patung. Iblis dia masuk kepada patung Adam alaihissalam itu melalui hidung. Dia masuk, dia tengok apa benda ni. Dia tengok benda ni kan? Dia masuk. Dan Iblis dia explore daripada ujung rambut Adam alaihissalam sampai ujung kaki. Dia explore. Dan dia keluar melalui dubur Nabi Adam alaihissalam.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, iblis ni dia licik. Dia tahu kelemahan kita. Kalau dia tengok Cik Abu, dia tahu kelemahan Cik Abu. Contoh-contoh Kalau jumpa Cik Kamil, dia tahu kelemahan Cik Kamil. Dia kata Cik Abu ni kalau bagi arak dia takkan minum, sebab dia boleh tahan dengan arak. Tapi kalau bagi mesen kuda, dia kalah. Dia kuat judi punya Cik Abu ni. Iblis tahu Jumpa Cik Kamil, dia kalau bagi mesen kuda dia takkan main, sebab dia bukan kaki judi. Bagi perempuan dia hanyut, sebab dia kaki perempuan. Iblis ni tuan-tuan, dia tahu kelemahan kita. Sebab itu Nabi pesan dan khutbah terakhir Nabi SAW, apabila iblis tidak dapat menggoda kita dalam perkara-perkara besar, kita kena berhati-hati dengan perkara-perkara kecil. Perkara-perkara besar tu apa? Contoh, minum arak kita tak buat, zina kita tak buat, berjudi kita tak buat, tidak berpuasa di bulan Ramadan kita tak buat. Kita kena berhati-hati dalam perkara-perkara yang kecil. Apa yang kecil? Contoh, lintasan-lintasan hati kita jaga. Tengok jiran kita ni, contoh tengok jiran kita tak pakai tudung, kita tak mengata dia dengan isteri kita, apa minah tu tak pakai tudung jiran sebelah, tak. Tapi terlintas ke hati kita, apalah minah ni tak pakai tudung. Itu jaga tu. Itu dosa kita pada dia, sebab kita umpat dia dalam hati kita. Tak lepas kita kat akhirat besok dengan dia. Hati-hati. Sebab tu Nabi pesan, kalau kita dah berjaya tidak melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar, kita kena berhati-hati dengan iblis tentang perkara-perkara kecil. Itu contoh pertama. Contoh kedua, perkara kecil ni apa? Yang kecil ni yang tak nampak ni. Kita semayang. Bila semayang, kita menjadi seorang hamba Allah yang taat pada perintah Allah. Kita tak lakukan dosa besar. Sebab semayang tidak semayang juga melakukan antara dosa-dosa besar. Tidak semayang, meninggalkan semayang dengan sengaja. Kita semayang, Alhamdulillah. Tapi iblis akan godam kita dengan perkara kecil. Perkara kecil apa? Kita solat tidak ikhlas, solat kerana terpaksa, pergi masjid sebab nak dipuji. Bagus lah Cik Ali tu pergi semayang setiap waktu. Dia nak benda tu. Hati-hati tuan-tuan. Cukuplah apabila kita tadi semayang subuh. Saya tuan-tuan dan puan-puan semayang subuh tadi kan, Tuan Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Kemana fokus kita ketika itu? Alamak, nasi tadi lupa nak masuk dalam peti ais, habis basi. Kejap lagi pukul 10 nak pergi Jalan Tar beli baju raya, contoh. Iblis kacau kat situ lah. Dia dah tak kacau dah kita tak semayang tadi, sebab kita orang semayang. Tapi dia kacau perkara-perkara dalam hati kita ni. Dalam hati kita ni timbul riak, aku je pergi semayang, jiran rumah tak pergi semayang, aku je pergi semayang kat surau, bagus aku ni. Iblis dia kacau kat situ. Masa takbir tadilah kita cari barang kat rumah, jumpa, kunci kereta rupanya kat sini. Sebab tu kawan saya kata, kalau nak cari barang hilang, semayang taubat 2 rakaat, mesti jumpa. Sebab masa semayang tu kita akan flashback balik, kat mana letak kunci tadi. Iblis dia kacau kita ketika waktu kita semayang. Ustaz, bulan puasa tak ada iblis lah. Betul, bulan puasa memang iblis dirantai. Tapi jin-jin dirantai tak? Jin-jin yang tak Islam ni. 11 bulan iblis train kita. Kita bersama dengan iblis 11 bulan. Bulan ke-12 iblis tinggalkan kita sebab dia dirantai oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita je dengan nafsu kita. Tuan-tuan khusyuk tak semayang? Jangan jawab. Fikir balik rumah, tengok cermin, tengok khusyuk tak kita semayang tadi, subuh tadi, isyak semalam, tarawih semalam. Kalau kita semayang tak khusyuk,
kita masih terbelenggu dalam tarbiyah iblis. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini merupakan madrasah tarbiyah. Nak buang anasir, nak kikis anasir-anasir iblis yang iblis train kita 11 bulan lalu. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh. Banyakkan selawat di bulan Ramadan, banyakkan istighfar di bulan Ramadan, banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Selawat itu, kita selawat pada Rasul yang pertamanya kita nak kita nak hampir dengan Rasul. Itu pertama. Yang keduanya, selawat tu supaya Rasul beri kita syafaat. Kan? So itu bagi syafaat di akhirat kalau. Kalau kita tak selawat, macam mana Rasul nak tahu kita yang kita ni adalah umat dia? Yang pertamanya, apabila kita mengambil wuduk yang sempurna, anggota wuduk kita akan bercahaya. Dengan situ Nabi tahu, oh itu umat aku. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan selawat lah. Orang-orang yang berselawat ni, dia hampir dengan Rasul. Rasul nampak cahaya dia tu di akhirat besok. Rasul panggil, okay Ali, mari hidup belakang aku. Kan? Tuan Guru saya kata apa? Kita ni akhirat besok, kita hendaklah duduk bersama. Ni dia bagi perumpamaan. Kita hendaklah duduk bersama dengan Rasul, dapatkan duduk gerabak Rasul. Kereta api, bayang Tuan Guru bayangkan. Kereta api banyak gerabak. Kita kena duduk dalam gerabak Rasul. Mesti kita ada supaya kita selamat. Dan ini perumpamaan. Tak dapat duduk first class pun tak apa, dia kata. Tak dapat duduk second class pun tak apa. Tak dapat duduk third class pun tak apa. Duduk atas bumbung pun tak kisah, dia kata. Asalkan kita tidak tertinggal dengan gerabak Rasul SAW. Dia punya perumpamaan dia. Macam mana pun tuan-tuan, kita jangan terlepas gerabak Rasul SAW. Kena duduk dekat gerabak. Duduk atas bumbung pun tak apa. First class tu jauh lagi lah kan. Itu punya para sahabat, para tabi'in. Tapi tak mustahil. Jangan tertinggal bersama dengan gerabak Rasul SAW. Sebab iblis, dia tidak pernah berputus asa. Iblis ni, dia punya kehebatan dia, satu makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah berputus asa, iblis. Sebab tu kita jangan jadi orang yang berputus asa. Orang mukmin ni dia tidak ada sifat putus asa. Malahan dia lebih lagi daripada iblis. Laknatullah. Iblis ni dia tak ada sifat putus asa. Sampai kiamat dia akan kacau kita. Sampai kita nak mati sakaratul maut, dia kacau kita. Kan? Kalau kita baca kisah-kisah orang sakaratul maut, betapa hausnya orang sakaratul maut ni. Haus, dia tak lapar, dia haus. Macam bulan puasa lah. Saya bulan puasa, saya tak lapar, saya haus. Baca WhatsApp grup, kawan-kawan hantar gambar air sirap je. Dalam tu ada ais, lepas tu kat luar cawan tu ada wap air dia tu kan. Pukul 12 tengah hari tengok, sedap. Itu belum sakaratul maut, baru bulan puasa. Saya dah tergoda dah. Sakaratul maut, kita akan haus yang teramat. Iblis datang bawa air. Nak air? Nak. Kau nak air ni, kau ngaku aku Tuhan kau. Apa yang boleh kita bezakan itu iblis ataupun bukan? Iman kita, tuan-tuan. Iman kita yang akan bezakan itu iblis ataupun bukan iblis. Kalau iman kita tak ada ketika itu, na'udzubillah, orang itu akan minum dan dia akan mengaku iblis itu Tuhan dia. Ketika itu Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Matilah dia dalam kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Tak payah sakaratul maut. Orang jatuh motor juga, tengok dia punya lapar, haus dia macam mana. Tak lapar, haus, dia nak air je. Sakaratul maut. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke perut bumi, bersungguh-sungguhlah. Jangan kita berputus asa, mohon pada Allah Ta'ala atas apa juga masalah yang kita ada. Kalau dulu kita nakal,
Kita doa sungguh-sungguh di Ramadan ini supaya Allah Ta'ala bagikan kita taufik dan hidayah dia. Logik dia, iblis yang Allah Ta'ala laknat itu pun minta pada Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia. Takkanlah kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul, Allah Ta'ala tak terima. Pasti Allah Ta'ala ud'uni fastajib lakum. Doa ke aku akan kabulkan permintaan kau. Cuma dia kabulkan tu tak tahulah cepat ke, setahun ke, sehari ke, sebulan ke, ke akhirat ke Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu. Tapi kita kena minta supaya kita tidak menjadi orang yang berputus asa. Kita kena lawan iblis. Iblis adalah makhluk yang tidak pernah berputus asa. Kita juga jangan jadi orang mukmin yang berputus asa. Bersungguh-sungguh kita dalam Ramadan, baki Ramadan yang ada pada tahun ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya rasa cukup setakat ini tazkirah ataupun peringatan daripada saya untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan menjadikan kita orang yang betul-betul ikhlas apabila melakukan ibadah itu semata-mata hanya kerana Allah Ta'ala. Kita minta itu, biarlah kita jadi orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Apa jua yang kita buat semua kerana Allah Ta'ala. Apa jua yang kita buat perkara kebaikan. Jangan pula saja aku mencuri ni kerana Allah Ta'ala. Orangnya apa jua perkara kebaikan yang kita buat, biarlah kita buat semata-mata hanya kerana Allah Ta'ala. Tidak lain, tidak bukan, hanya kerana Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Ta'ala mengambil kita, panggil kita pulang besok ke pangkuannya, kita berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala redha pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menempatkan kita, memasukkan kita ke dalam syurganya dan mengampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada percakapan saya tersalah, bahasa saya menyinggung tuan-tuan dan puan-puan, contoh-contoh saya menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan apa, saya pernah sekali bagi kuliah dekat camp tu. Dia kata, tuan-tuan, ustaz cakap ni semua kena batang hidung saya. Saya kata tak, saya cakap tu berdasarkan pengalaman saya, dosa yang saya dah buat, saya kata. Jadi jangan marah saya kalau apa yang saya cakap tu terkena tuan-tuan. Tak ada pun. Saya cakap tu apa yang pengalaman yang pernah saya buat, yang saya lakukan bersama dengan anggota saya. Jadi saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tidak terleka, kita tidak terlalai daripada bisikan-bisikan iblis, lintasan-lintasan iblis. Iblis dia tak bisik kat telinga, tapi iblis dia bisik dekat hati. Dekat hati itu yang kita nak kawal supaya bisikan yang masuk itu bukan bisikan iblis. Bisikan yang masuk itu bisikan daripada para malaikat. Itu yang kita nak. Iblis dia tak bisik kat telinga. Ada dengar suara iblis, pergilah minum air bulan Ramadan. Tak ada, tak cakap kat telinga, tapi dia cakap dekat hati. Dekat hati je. Iblis ni dia kontrol hati. Jadi tuan-tuan, kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan ni supaya apabila iblis terlepas daripada rantaian Ramadan, ketika ni dia dipenjarakan, hati kita bersih dan dia nak masuk susah. Jadi kalau tuan-tuan berada di bulan Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, kita tak bersihkan hati kita betul-betul, alangkah ruginya kita. Sebab nanti kita nak ngadap iblis 11 bulan lagi. Nak lawan iblis, nak lawan nafsu. Sekarang ni iblis dah tak ada, kita lawan nafsu je sekarang ni. Kekang nafsu kita je. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berjaya dengan cemerlang di dunia dan berjaya cemerlang di akhirat. Sekian qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada
Selasa cuti juga kita ada kelas subuh kuliah bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.